أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم صل على محمد وعلى محمد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدنا علما اللهم فقهه في الدين والتعويل اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الفتنة إذا شئت سهلا. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz dan juga sahabat-sahabat semua. InsyaAllah pagi ini kita akan sambung kepada surah yang ayat ke-13 ya, surah An-Nur. Ustaz sebentar Ustaz, kita kena bagi recording ke FB Live dulu Ustaz ya, sekejap ya. Boleh. Tiga belas. Alhamdulillah Ustaz, kita pun dah FB Live dan juga recording. Alhamdulillah kita boleh teruskan Ustaz. Ustaz tamu tu ayat ke-13 ke ataupun mukadimah sikit ayat ke-12 tu? Boleh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Nashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa nashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amin. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tammimil khair ya arhamar rahimin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. So ayat yang ke-12 adalah tentang bagaimana orang Islam, orang beriman sepatutnya memberi respon terhadap berita-berita yang mendatang pada kita, terutamanya berkaitan dengan maruah orang lain, berita tentang orang lain. So sepatutnya semasa kamu mendengar tuduhan itu, laula isami'tumuhu, kenapa tidak? Suatu kamu mendengar tuduhan itu, zannal mu'minuna wal mu'minat, orang beriman lelaki dan perempuan memberi sangkaan bi anfusihim khaira. Kalau aku tak buat macam tu, kenapa orang lain kena buat macam tu? Bi anfusihim khaira, kerana orang-orang beriman ini bersaudara. So dia perlu menanggap kalau dia tak buat, kenapa orang lain perlu buat? Menanggap diri dia baik, menaruh sangka baik kepada diri sendiri. Waqalu hadza ifkum mubin, dan ini adalah deviate, tuduhan dusta yang nyata. Sepatutnya itu yang diharap, respon awal daripada orang beriman. Tapi itu tak berlaku. Itu tak berlaku. So ayat 12 adalah harapan dan peraturan dari Allah Subhanahu wa taala, terutamanya kepada kita lah orang Islam ni. Sepatutnya bila berlaku suatu berita berkaitan dengan apa juga perkhabaran, terutamanya tentang orang lain, maka sewajarnya kita dahulukan dengan, kalau aku tak buat, kenapa orang lain kena buat? Dia perlu menanggap kalau dia tak buat, kenapa orang lain kena buat? So dia perlu menanggap kalau dia tak buat, kenapa orang lain kena buat? So dia perlu menanggap kalau dia tak buat, kenapa orang lain kena buat? So dia perlu menanggap kalau dia tak buat, kenapa orang lain kena buat? So dia perlu menanggap kalau dia tak buat, kenapa orang lain kena buat? So dia perlu menanggap kalau dia tak buat, kenapa orang lain kena buat? So dia perlu menanggap kalau dia tak buat, kenapa orang lain kena buat? So dia perlu menanggap kalau dia tak buat, kenapa orang lain kena buat? So dia perlu menanggap kalau dia tak buat, kenapa orang lain kena buat? So dia perlu menanggap kalau dia tak buat, kenapa orang lain kena buat? So dia perlu menanggap kalau dia tak buat, kenapa orang lain kena buat? So dia perlu menanggap kalau dia tak buat, kenapa orang lain kena buat? So dia perlu menanggap kalau dia tak buat, kenapa orang lain kena buat? So dia perlu menanggap kalau dia tak buat, kenapa orang lain kena buat? So dia perlu menanggap kalau dia tak buat, kenapa orang lain kena
dan kenapa orang lain perlu buat. Dan ayat-ayat ini terkait rapat dengan apa yang terkandung dalam surah Hujurat, kan? Ya. In ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu. Dia berkait rapat. Kalau datang orang fasik bawa satu berita, maka hendaklah kamu tabayyun. Cuma dalam surah Hujurat, perkataan yang digunakan ialah naba', berita penting. Berita penting. Dan berita penting ini dia berbeza dengan khabar, kan? Ada perkataan yang kita jumpa naba' dan ada perkataan yang kita jumpa sebagai khabar dalam Quran. Apa beza naba' dan khabar? Kedua-duanya berita. Kedua-duanya bermaksud berita. Khabar ialah berita yang telah lalu. Berita yang telah berlaku. Surat khabar itu maksudnya paparan-paparan berita-berita yang telah berlalu. Naba' pula dia mencakupi berita yang telah berlaku dan juga berita akan datang tentang masa depan. Sebab itu juzuk Ammah dimulakan dengan surah An-Naba' kerana selepas daripada itu, bermula daripada surah itu, Allah cerita berita tentang masa depan. Tentang kiamat, tentang neraka, tentang syurga, peringatan-peringatan semacam itu. Naba'. So, in ja'akum binaba'in fatabayyanu, berita di situ lebih umum. Berita tentang alam, tentang masa depan. Tapi dalam konteks ini, ayat 12 ini, ia adalah tentang manusia. Cerita tentang manusia. So, bila cerita tentang manusia, dan Allah dah kata manusia ini, dia punya kedudukan istimewa. Kan surah Tin, Allah kata apa? Wattini wazzaitun wa turi sinin wa hadzal baladil amin laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Manusia telah dicipta dengan dengan kelengkapan, dengan potensi yang paling sempurna. Kelengkapan dan potensi yang tertinggi, yang terindah, berpotensi besar. Dan walaqad karramna bani Adam, kami telah muliakan anak Adam. Semalam anak saya tanya, kenapa dia dicipta sebagai manusia? Kenapa tak jadi haiwan je? Kenapa tak jadi binatang je? Kan macam anjing tu dia kata comel je. Kenapa dia jadi orang? Lalu nak memahamkan seorang manusia, kenapa dia diciptakan sebagai manusia, tidak benda yang lain? Kerana Allah telah pilih kita menjadi satu ciptaan yang dipandang mulia, yang Allah pandang tinggi berbanding haiwan, kan, berbanding tumbuh-tumbuhan, berbanding malaikat. Sebenarnya kita punya potensi lebih besar, lebih tinggi dari itu. Sebab malaikat ia dicipta dengan penuh ketaatan, tanpa nafsu. Kita ada dua dimensi tu, taat dan ada nafsu. Di situlah struggle-nya kita. Kalau kita dapat memberi keseimbangan yang hebat, yang betul balance, maka kedudukan kita lebih tinggi dari malaikat. Terbukti suatu Nabi pergi Mi'raj, berjumpa dengan Allah, ada tempat-tempat yang Jibril sendiri tak boleh nak pergi, cannot go. Begitu. So, sepatutnya Allah memberikan satu panduan jelas. Sepatutnya sikap kita terhadap manusia yang lain lebih baik, diharapkan lebih baik. Kenapa tidak buat macam ni? Kenapa tak macam ni? Kan? Dan ayat 12 juga perlu dipandang, 12 dan 13 nanti, perlu juga dipandang dengan you are better than this. Seolah-olah macam ibu bercakap dengan anak, kau kan lebih baik dari ni. Kenapa kau tak buat macam ni? Option-option yang Allah nak kita buat.
Dan benda macam ni, benda yang semacam ini, kita sepatutnya jadikan dia sebagai akhlak. No, kita sepatutnya menjadikan dia sebagai kebiasaan. Soalan-soalan untuk kita tanya pada diri kita, kenapa aku tak buat macam tu? Inilah bentuk-bentuk muhasabah. Bentuk-bentuk muhasabah yang perlu dibuat, latihan yang perlu dibuat supaya dia akan menjadi lama-kelamaan menjadi akhlak-akhlak yang baik untuk kita moving forward. So laula ja'u alaihi bi arba'ati syuhada. Ayat 13 adalah jawapan kenapa Allah mulakan surah ini dengan peraturan-peraturan. Ayat 13 adalah jawapan kenapa Allah mulakan surah ini, especially surah ini, dengan peraturan. Sebab lazimnya, tuan-tuan, kalau kita nak memperkenalkan agama, kita tak datangkan dengan peraturan. Kan? Kalau kita nak menarik orang, jomlah masuk Islam. Kita tidak dahulukan dengan peraturan. Tak, kita dahulukan dengan kasih sayang. Dengan rahmat dari Allah, dengan pengampunnya Allah, dengan balasan-balasan baik. Tidak didahulukan dengan peraturan. Surah Nur, surah Makkiyah ke Madaniyah? Surah Madaniyah sebab dia peraturan. So, surah ini turun setelah lama para sahabat sudah beriman dan imannya sudah semakin kukuh, maka didatangkan peraturan demi peraturan supaya dengan peraturan ini mereka mula dapat code of conduct dengan betul, dapat memberi contoh yang baik kepada manusia yang lain. So setelah didatangkan peraturan sahaja yang termaktub dalam kitab, dia tak akan memberi kesan kalau Allah tak datangkan ujian. Kita boleh patuh tak peraturan tu? Kan macam undang-undang dekat rumah. Kita boleh buat level ketegasan pada tahap 10, siapa yang tak sidai towel lepas mandi sebat 50 kali. Boleh? Kan, letak dekat dinding, ini peraturan. Kesalahan pertama, basuh toilet. Kesalahan kedua, basuh toilet beserta dengan cuci pinggan mangkuk. Kesalahan ketiga begini, kesalahan keempat begini. Kesalahan berulang macam ni. Kita boleh buat peraturan macam tu. Tapi from time to time, ada berlaku perlanggaran-perlanggaran. Perlanggaran-perlanggaran. Dan sekarang Allah bagi tahu, pada first part surah ini, dah ada peraturan. Second part daripada surah, Allah datangkan ujian, dan Allah kata, kenapa tak engkau guna undang-undang yang aku dah bagi tahu? Laula ja'u alaihi bi'arwati syuhada. Oh, waktu ni diguna pakai peraturan tu. Waktu ni diguna pakai 4 orang saksi tu. Menariknya, kan, 2 minggu lepas pun kita guna alasan yang sama. Kenapa undang-undang ini Allah tak minta bukti, tapi saksi. Berbeza dengan kita punya undang-undang biasa. Mana bukti? Bila kita nak tentukan orang tu bersalah atau tak, kita minta bukti, bukan saksi. Tapi dalam kesalahan-kesalahan semacam ini, bukti saja tidak memadai, tapi Allah nak saksi. So, sebarang berita tentang orang lain, tentang aib orang lain, tentang maruah orang lain, Allah nak 4 orang saksi. Dan benda ni sangat sukar. Setakat bukti kita boleh bawa. Orang boleh craft, boleh manipulate
maklumat dijadikan bukti. Tapi saksi, oh benda itu sukar. فَإِذْ لَمْ يَأْتُوا بِالشُّهَدَاءِ فَأُولَٰئِكَ عِندَ اللَّهِ هُمُ الْكَاذِبُونَ. Selagi tak dapat bawa 4 orang saksi yang bawa berita di sisi Allah, dia pada kelompok orang berdusta. Katalah saya bawa cerita tentang Kak Syida pada Puan Nurul. Okay, saya bawa cerita tentang Kak Syida pada Puan Nurul. Saya kata, Puan tahu tak Kak Syida tu macam mana orangnya? Begini, begini dan begini. Tahu tak dia dulu macam mana? Begini, begini. Puan Nurul dia kata, Ustaz, selagi Ustaz tak bawa 4 orang saksi, Ustaz ada mata saya seorang pendusta. Kalau kita bawa idea tu pada mana-mana event, bila orang sebut tentang manusia lain dan kita minta datangkan 4 orang saksi, jika tidak, engkau pendusta. Ada berani bawa berita. Begitu Allah ajar. فَإِنْ لَمْ يَأْتُوا بِالشُّهَدَاءِ فَأُولَٰئِكَ عِندَ اللَّهِ هُمُ الْكَاذِبُونَ. Selagi tak bawa 4 orang saksi, berita ini saya anggap sebagai berita dusta. Dan anda di sisi Allah dikira sebagai pendusta. Habis cerita. Habis. Tuan-puan, kalau kita berjaya ubah kita punya kebiasaan bawa cerita ni, hanya dengan benda kecil macam ni, saya garanti orang dekat keliling akan sedar perubahan kita dan dia akan mula respect kita. Confirm. Saya 2-3 kali dah bini saya untuk ulang. Apa hari tu saya punya anak saudara, dia nak nikah. Dia sekarang kerja dekat London, nikah dengan orang luar. Sekarang ni saya boleh ceritalah sebab dia dah kata, okey cik, acik boleh cerita pada siapa je sebab benda ni dah bukan rahsia dah. Okay. So, sewaktu dia bagi tahu tu 2 bulan, 3 bulan lepas, kata cik boleh tak tolong uruskan borang-borang untuk dapatkan kebenaran bernikah dekat Selangor. Jangan cerita pada siapa-siapa, pada ahli keluarga, pada ahli keluarga pun tak boleh cerita. Okeylah. Dia kata okey. Jumpa raya hari tu, dia buka cerita semua. Isteri saya kata, bang, 3 bulan dah bang, abang simpan cerita. Cerita langsung, Ialah sebab bagi kita, kenapa kita perlu cerita? Ya. Nephew saya ada 2 orang, doktor dekat sana. Seorang dah kahwin, dah bekerja kat sana. Yang ni yang kedua, belum kahwin. Asalnya dia nak cari orang Korea, tapi dapat orang Pakistan. Okeylah. Yang penting dia nak sembahyang. Cuma waktu mula-mula kita dapat cerita tu, kita menanggap benda ni sensasi. Kan benda ni berita gembira, berita yang buat semua orang happy. Itu pertimbangan kita. Tapi di pihak tuan punya badan, dia menanggap benda ni sangat sulit, melibatkan rasa jati diri dia, melibatkan dia punya peribadi, maka dia rasa belum masanya untuk dia cerita. Kan? So, 2 pertimbangan yang berbeza. Kita rasa ini berita gembira, berita bahagia, kena cerita pada orang lain. Sebab itulah rata-rata manusia suka share berita yang dia anggap orang lain perlu tahu. Sedangkan empunya badan merasakan itu sangat PNC. Sangat perlu dijaga. So, Allah nak jaga maruah manusia ini dengan ayat-ayat semacam ini. Sebab timbal baliknya dusta, timbal baliknya pertuduhan yang dusta, semua tentang
panggilan-panggilan yang kita tak selesa kalau kita dipanggil begitu. Dan ayat 14 Allah kata apa? Walaula fadlullahi alaikum wa rahmatuhu fid dunya wal akhirah. Dalam surah ini 4 kali Allah sebut begini. Walaula fadlullahi alaikum wa rahmatuhu. 4 kali. 4 kali. Kali pertama ayat 10. Dan kita dah ulas tentang benda ni. Kalau bukan kerana rahmat Allah atasmu dan kelebihan ke atasmu. Wa anna Allah tawwabun hakim. Dan ayat 10 tu 2 ayat berbeza. Kalau bukan kerana rahmat Allah dan kasih sayang dia, wah, dah tentu kau boleh diazab. Tapi Allah tidak teruskan ayat tu, sengaja digantungkan. Ayat 14 pula, ayat 14. Okey, ayat 14 pula dalam bentuk macam ni. Walaula fadlullahi alaikum wa rahmatuhu fid dunya wal akhirah. Rupanya azab Allah boleh datangkan dari dunia juga dekat akhirat. Cuba tengok, lamastakum fima afadtum fihi azabun azim. Nescaya kami akan menimpakan kamu azab yang besar kerana cerita-cerita tentang berita bohong itu. Lamassakum, kami pasti akan sentuh. Kami pasti akan kenakan kamu fima afadtum fihi, terhadap apa yang kamu cakap-cakap berita-berita bohong itu, azabun azim, azab yang besar. Cakap je pun tak. Di sisi Allah benda itu besar. Maknanya Allah bagi tahu, Allah masih beri peluang pada mereka untuk minta ampun sewaktu hidup atas kesalahan mereka yang bawa cerita isteri Nabi. Dia tentang isteri Nabi kot. Dan kalau mereka bertaubat, dia akan selamatkan mereka di akhirat. Ini juga ayat yang membuatkan Mistah minta dihukum. Kalau bukan kerana hukuman di dunia, nescaya dia akan kena hukuman dekat akhirat. Confirm, Allah bagi confirm. Dan Allah boleh saja dalam bentuk begini. Kan, yang kena tuduh isteri Nabi. Dan waktu itu, kedudukan isteri Nabi pada pertama dia isteri Nabi, yang kedua dia orang teraniaya. Doa orang teraniaya ada hijab tak? Tak ada. Dan Nabi pernah ucap, Nabi juga orang yang teraniaya, isteri dia kena tuduh. Nabi pernah ungkapkan, siapa yang boleh selamatkan aku daripada orang ini? Nabi sudah sangat tertekan. Nabi belum, hanya saja Nabi belum minta pada Allah, ya Allah selamatkan aku daripada orang ini. Nabi cuma minta pada para sahabat, berkhutbah dan bagi tahu, siapa antara kamu yang boleh selamatkan aku daripada manusia ini? Dan bila Nabi menadah tangan minta pada Allah, Allah boleh there and then beri hukuman langsung di dunia kepada orang yang bawa cerita itu. Tapi Nabi tak buat. Itulah bentuk fadlullah dan rahmat. Bentuk limpahan kurnia yang tiada tolok bandingnya dan rahmat dari Allah kepada manusia pada waktu itu, kepada para sahabat waktu itu. Kita sekarang,
Kita dok cerita bukan sekadar kita cerita pasal satu individu. Individu tu mak orang. Individu tu suami orang. Individu tu anak kepada ibu yang boleh jadi sangat taat pada Allah. Kita duk sibuk sebar cerita orang ni. Yang kita tak tahu keluarga dia macam mana. Boleh jadi ada antara keluarga yang doanya tidak pun terhijab. Boleh jadi antara ahli keluarga dia tu anak-anak dia yang sangat Allah pandang. Kan dalam kalangan kita adanya wali-wali Allah. Apa wali-wali Allah? Ya Allah suka nak tolong dia kerana ingatan dia pada Allah berterusan. Adanya kekasih-kekasih Allah. Macam mana nak jadi kekasih Allah? Orang-orang yang sentiasa buat sunnah Nabi ni. Itu pertimbangan-pertimbangan yang kita perlu buat. Sebelum cerita tentang orang lain, mereka ni di pandangan mata Allah siapa? Sering mengamalkan sunnah, itu kekasih Allah. Sering sebut-sebut nama Allah. Masjid waktu ke Aceh tu Allah selamatkan masjid sebab dia tempat yang sering disebut nama Allah. Bayangkan masjid Allah selamatkan. Individu. Kalaupun dia kurang sebut nama Allah, tapi dia pernah tak baca Quran? Pernah. Cuba kita tengok perkataan dari Allah tentang Quran. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Kami turunkan Quran dan kami yang jaga Quran. Orang ni pernah baca Quran. Dan apa possibility Allah abaikan dia kalau dia pernah baca Quran? Allah kata Allah jaga Quran. Allah bukan sekadar jaga Quran, Allah jaga penjaga dia. Allah jaga pembaca dia. So ada banyak sebab untuk kita tidak mudah sebut tentang orang lain. Banyak sebab. Dan bila kita sebut tentang orang lain, kita sebenarnya terdedah kepada azab dan ancaman dari Allah. Kita terbuka, terdedah untuk itu. Dan Allah kata kalau bukan kurnia dari Allah, Allah beri kesempatan kepada kita untuk menginsafi dan bertaubat. Dan ini adalah kurniaan dari Allah. Diberikan pengajaran pada kita bagaimana nak menghadapi perkara yang macam ini. Dan ini juga bentuk-bentuk tindakan bagaimana kita nak kekalkan keharmonian di dunia. Allah boleh saja ambil kira ini sebagai dosa besar, matikan kita dan terus hukum. Tanpa beri peluang bertaubat. Boleh? Tapi Allah masih beri peluang. Sebab kita mungkin selama ni tak sedar benda tu salah berat dan besar. Dan tak kala kita lalui surah ni baru tahu. Bayangkan kalau kita terus hidup tanpa sedar, mati dan dihukum. Tak pun bayangkan terus dihukum, waktu kita buat tu terus dihukum. Entah-entah berapa kerat je orang yang masih tinggal dekat dunia ni. Dan kurnia dan rahmat Allah itu besar. Terutamanya dekat akhirat. Apabila Allah sudi menerima taubat kita dan tidak menghukum serta memberi azab. Allah guna perkataan lamasa. Lamasa apa lamasa? Sentuh. Allah tak kata palu tau. Sentuh. Sebab dia melibatkan orang beriman. Cara Allah sebut hukuman tu pun dalam bentuk sentuh. Sentuh, touch. Bukan palu. Kalau palu tu macam surah Hijr. Kan surah Hijr. Ingat lagi ke tidak?
Entah ingat-ingat lupa. Surah Hijr pula. Surah Al-Fajr. Surah Al-Fajr. Allah kata apa? Fasabba alaihim rabbuka sautu azab. Allah palu dengan cimeti. Itu untuk siapa? Fir'aun, kaum Samud, kaum Ad. Itu kaum terdahulu. Fasabba alaihim. Allah palu dengan cimeti. Tapi cuba tengok untuk orang beriman. Lamassakum fima afattum. Membacanya, mengenali perkataan itu sudah membuatkan kita sebab betapa rahmat Allah, kasih dan sayangnya tercurah untuk orang beriman. Jauh beza, jauh. Ini bentuk pujukan, rayuan, panduan dari Allah. Itulah Quran ni dia sangat menjadikan hati kita semakin lembut dan semakin tunduk pada Allah. Bahasanya indah, bahasanya indah. So, lamassakum fima afadtum. Kalimah afadtum daripada kata akar faidun. Faidun. Faidun ni apa? Dia melimpah. Melimpah keluar macam air menggelegak. Kan waktu kita rebus ketupat hari itu, ada masanya air menggelegak dan melimpah-limpah kan? Cara nak elakkan air menggelegak dan melimpah tu macam mana? Kita letak sudu, kita letak kayu, kita letak sudip atas periuk tu. Supaya buih-buih tu bila kena periuk, dia akan pecah. So, air tu tak adalah melimpah keluar. So, maksud afattum adalah kita biarkan perkataan-perkataan yang tak patut keluar sampai ibaratnya macam meleleh, melimpah keluar dari mulut kita. Itu afattum. Itu biarkan je air itu meleleh, mengalir keluar. Dan ayat ini berkenaan orang yang memiliki iman. Ayat ini dituju kepada Mistah, Hasan ibn Sabit, Hamnah binti Jahshin. Orang-orang yang ada iman. Lamassakum fima afattum fihi azabun azim. So, adapun orang-orang yang suka bawa mulut, kan orang-orang munafik, Abdullah bin Ubay dan teman-teman dia, mereka tidak termasuk dalam ayat ini. So, ayat ini untuk kita, untuk orang beriman. Kerana iman dan amal-amal yang baik itu, dia mengimbangi kesalahan-kesalahan kita. Manakala orang munafik, iman dia tak dapat mengimbangi kesalahan tu. Dan iman dia tak dapat nak tukar. So nanti Allah bagi tahu, Allah tukar kejahatan kepada kebaikan. Iman dia tak mampu nak convert. Macam kita lah beli washing machine. Waktu mula-mula kahwin dulu, Kak Syida kahwin usia berapa? Berapa tahun dulu? 30 tahun dulu. Kahwin, washing machine waktu tu. Dia punya motor, mampu tak untuk cuci, masih kekal cuci pakaian-pakaian kotor sekarang? Tak mampu dah. Kalau iman level kuno, dia takkan mampu. Iman tu perlu diupdate dan upgrade. Pakai washing machine kita, dia akan mampu untuk transform benda yang kotor menjadi suci dan bersih. So, 3 orang beriman ini telah bertaubat, telah dihukum, telah bersedia menerima hukuman sebat 80 kali.
Allah beri isyarat dalam ayat ini bahawa taubat mereka diterima. Oh, itu berita paling penting. Kita perlu endorsement dari Allah bahawa taubat kita diterima. Para sahabat dapat endorsement tu melalui ayat Quran. Melalui ayat Quran. Kita tak tahu taubat kita diterima ke tak. Dan kita sangat berharap para sahabat mereka jadi contoh, dan Allah datangkan pula ayat-ayat Quran yang menyatakan taubat anda diterima. Wah. Satu kes Aisyah selepas ini dengan Mistah. Waktu tu dia dah buta. Kan dia layan dengan baik bila orang tanya, ni kan dulu yang buat cerita pada engkau. Dia ahli Badar. Allah dah bagi dia buta. Apa lagi azab yang nak bagi pada dia? Tak, layan dengan baiklah. Layan dengan baik. Dan Allah tidak berhenti hanya di situ. Kalau tadi datangkan 4 orang saksi, jika tidak panggilan dusta terlekat pada diri, ataupun kita sendiri kena menyangka baik terhadap diri sendiri, bagi tahu ini semua dusta yang besar. Dan yang ketiga, kenangkan tentang rahmat Allah. Bagaimana sepatutnya kita bersikap, bertindak. Allah boleh azab kita bila-bila masa atas kemurkaan dia terhadap berita-berita dusta ni. Adakah cukup? Tak, belum cukup. Kerana benda ini kita rasa ringan. Bercakap. Kan sejak jadi dari baby kita bercakap ni. Benda ni kita rasa ringan. Selagi mana kita tidak dididik dengan ayat bertubi-tubi, kita tidak anggap benda tu serius, besar dan berat. Maka ayat 15, Allah nak ajar kita weightage benda ni. Apa dia? Istalaqawnahu bi'alsinatikum. Dan ingatlah, waktu kamu terima berita bohong itu dari mulut ke mulut. Dan kamu katakan dengan mulutmu. Wataquluna bi afwahikum, kamu katakan dengan mulut kamu. Ma laisa lakum bihi ilm, apa yang kamu tidak tahu tentangnya. Wa tahsabunahu hayyina, kamu menanggap ia suatu yang ringan. Wa huwa indallahi azim, sedangkan ia pada sisi Allah adalah besar. Okey, ayat 15 ada Allah bermain dengan perkataan. Ada perkataan yang bersamaan dan perkataan yang berlawanan. Perkataan yang sama ialah lisan dan afwa, lisan dan famun. Lisan tu dari lidah dan afwa dari mulut. Dengan lidah dan dengan mulut. Perkataan yang berlawanan hayyinan dan azim. Ringan dan besar. Kecil dan besar. So, nanti kita tengok apa beza dia. Laqiya, benda tu datang pada kita. Kita duduk datang berita pada kita. Dan cara berita itu datang, sepatutnya benda yang datang pada kita, kita dengarkan. Dengar ni dengan, kita dengar dengan apa? Dengan hidung. Kita mendengar dengan apa? Dengan telinga. Sepatutnya ayat ni, istalaqawnahu, tak kala kamu dengar berita itu, bi
azanikum, dengan telinga, bukan dengan lisan. Kita bukan mendengar dengan mulut, kita dengar dengan telinga. Tapi cuba tengok ayat tu. Di waktu kamu menerima berita bohong itu dengan lidah kamu, wah, jeng jeng jeng. Inilah bentuk viral. Kita dapat singgah terus. Dapat terus. Dapat je, kita baca tajuk, sub terus share. Kita tidak dengar teliti. Singgah je, singgah. Sebab tu taksub pada manusia, kagum pada manusia akan bawa risiko begini. Oh, Ustaz Nazri bagi kot. Terus. Tu bahayanya. Kita tidak dengar dengan teliti, kita tidak tapis. Dia sebar tanpa proses. So, kita biarkan perkataan tu keluar dari mulut kita tanpa kita tahu asal usul, tanpa kita tapis. Kita bukan setakat dengar, tapi kita bukan setakat dengar kemudian disampaikan, tapi kita sendiri tak tahu sama ada ia benar atau tak, kita sampaikan dia. Talaqawnahu bi alsinatikum. Penggunaan perkataan lisan. Penggunaan perkataan lisan. Sekejap ya, sebelum tu okey. Kalau dia bermain dekat fikiran, kan kita dengar berita, dia bermain dekat fikiran kita, benda tu tak salah. Kan, setakat dia berlegar dekat minda kita, kita fikirkan begitu dan begini, benda tu tak salah. Tetapi bila kita mula keluarkan, sampaikan pada orang lain, itu akan bawa kesan yang sangat buruk. Kan Rasulullah pernah bagi tahu, sesungguhnya Allah memaafkan umatku terhadap apa yang dibisikkan oleh hatinya, selagi dia tidak membicarakannya atau mengerjakannya. Selagi dia masih dalam hati, dia tidak dikira bersalah. Itu yang ada cerita apa nama seorang pesalah dibawa ke muka pengadilan. So bila hakim tu tanya, any last word, dia dah dihukum. So ditanya pada hakim, wahai Tuan Hakim, saya nak tanya, kalau saya katakan saya rasa kereta itu rosak. Okay. Saya fikirkan bahawa kereta itu rosak. Adakah saya boleh dihukum dengan perkataan itu? Sebab saya katakan saya rasa. Dia masih berada di fikiran saya. Saya belum ucapkan. Adakah saya boleh dihukum dengan perkataan itu? Hakim kata tak. Itu hanya fikiran kamu. Bukan melambangkan realiti. Lepas tu orang tu jawab, kalau macam tu, kalau saya fikir bahawa hakim ni bodoh, menjatuhkan hukuman tak wajar pada saya, adakah saya dianggap menghina mahkamah? So, macam tu, kalau saya fikirkan bahawa hakim ni bodoh, adakah saya dikira sebagai menghina mahkamah? Hakim tu terkedu. So, kalau hadis disebut,
Allah memaafkan umatku terhadap apa yang dibisikkan oleh hati. Problemnya umat sekarang, generasi sekarang, apa yang ada dekat hati dia semua dia nak bagi tahu. Nah, dia rasa saya rasa tak selesa lah dengan awak. Kenapa perlu bagi tahu? Cukup dalam hati kau rasa tak selesa, tak payah bagi tahu. Tak perlu mention, tak perlu bagi tahu orang lain yang kau tak selesa, tak. Biar ketidakselesaan itu dalam hati. Selagi mana kita masih boleh bermanis muka depan orang, kita masih dapat pahala. Tapi tak kala kita kata yang kita tak selesa, pahala itu dah putus. Nah, tu lah luahan perasaan sangat kan. Tapi dia tidak dapat nak mengimbangi. Perasaan yang dirasa itu adalah ujian berat dan besar dari Tuhan untuk dia di-upgrade menjadi manusia lebih mulia dan lebih mulia. Tapi dia memilih untuk luahkan. Itu. Kan banyak je peristiwa-peristiwa dalam apa? Mujadilah, dalam surah Hujurat. Allah reveal Nabi tak selesa. Kan tentang kalau nak tanya Nabi, kau kena balik, Nabi ada masa privacy. Quran datang turun untuk bagi tahu apa perasaan Nabi. Kalau nak luah perasaan, Nabi sepatutnya individu yang luahkan perasaan tak selesa terhadap apa yang berlaku dekat keliling dia. Tentang sahabat yang tak tahu batas. Tapi Allah turunkan Quran bagi tahu apa perasaan Nabi. Nabi tidak pula depresi. Kan? Perasaan kita ini, tekanannya, apa pun yang kita rasa, itulah fungsi fasabrun jamil, mengadu pada Tuhan, bukan mengadu pada manusia. Sebab semakin kita mengadu pada Tuhan, semakin tinggi nilai kita di mata Tuhan. Begitu. Kita takut depresi? Tak, dia takkan datangkan depresi. Sebagaimana kita mengadu pada Tuhan. Siapa yang tak nak pergi haji, umur dah lanjut, wang simpanan belum cukup. Itu membuatkan depresi. Tapi ada orang bercakap depan orang lain, ya aku depres lah, tak dapat pergi haji. Sebab masing-masing tahu. Selagi Allah belum jemput, dia belum datang. Tapi ke mana kita ngadukan semua itu? Pernah nampak dekat muka buku? Tak. Pula kita ngadu pada Tuhan. Tentang ibadah, tentang itu, tentang puasa, tentang solat. Tapi kenapa tentang kehidupan kita tak buat begitu? Kan? Ke situ pula. Okey. Ada hadis lain yang Nabi sebut tentang kafa bil mar'i kadiban ayu hadis bikulli ma sami'a. Cukuplah seorang dikira sebagai pendusta bila dia menceritakan setiap apa yang didengar. So hadis ni bertepatan, beriringan ataupun menjelaskan lagi ayat 13 yang tadi. Faulaika indallahi humul kadzibun. Dia bercakap apa yang didengar saja, itu di sisi Allah sebagai pendusta. So maknanya sampaikan saja pun sudah dikira berdusta, sama ada betul atau tidak, apatah lagi ia memang bukan perkara yang tidak benar, maka ia lagilah berdosa. So maksudnya, jangan kita talaqawnahu bi alsinatikum ni, jangan kita terlalu rajin atau terlalu gelabah, kelang kabut. Ini jiran aku kena tahu ni, jiran aku kena tahu, untuk berkongsi apa sahaja yang kita dapat. So pastikan, tak perlu pastikan pun. Biar dia mati di situ. Dia tak perlu sampai pastikan ia benar dulu atau tak, barulah sebarkan. Tak. Jangan sebarkan at the first place.
tindakan kita nak memastikan dia benar atau tidak tu pun dah menyebarkan dah. I forward dari grup sebelah, mohon pencerahan. Itu bukan cara mohon pencerahan, tak. Pencerahan yang kita perlu itu ialah kita berpada dengan yang ada dulu. Lambat laun berita tu, lambat laun perkara tu kita akan tahu juga. Akan dapat penjelasan juga. So, dia nasihat pastikan ia benar tu nanti dulu. Pastikan ia benar baru sebar. Tak. Jangan sebar. Benar atau tidak, jangan sebar. Biar dia mati dalam simpanan kita. Tambahan pula jika ia melibatkan maruah wanita. Kan, maruah wanita atau lelaki, matikan terus. Sebab benda ni trigger, benda ni sangat mudah untuk kita trigger. Dengan soalan macam ni, kau dah dengar belum pasal ni? Itu starting dia. Kau dah dengar belum pasal ni? Betul ke tak? Aku nak tahu je. Oh, jangan. Jangan. Tapi sebab kawan kita yang sebut, kita pula asalnya tak nak. Tapi sebab tak nak sakitkan hati dia, tak nak kecilkan hati dia, kan? Lalu kita layan. Asalnya tak nak kecilkan hati dia. Maksudnya, kita sanggup masuk neraka daripada kecilkan hati kawan kita. Itu pertimbangan dia tu. Sanggup kita diazab semata-mata nak jaga hati kawan. Wow. Itu Allah sangat offended. Kalau begitu, Allah sangat offended. Kan, aku bukan nak sibuk. Tapi aku nak tanya je. Wah, jangan. Waktu raya hari tu, I jumpa adik-beradik, lagilah. Dia punya kisah, luar dalam, depan belakang, semua keluar. Wataqulu nabi afwahikum. Tadi Allah guna alsinatikum, lisan. Apa beza lisan dengan afwa? Tadi lidah, sekarang dengan mulut. Lisan tu lidah, kemudian afwa tu mulut. So, kadang Allah tegur mereka dengan lidah, kadang Allah tegur mereka dengan berkata dengan mulut. Apa perbezaan? Kalau bercakap dengan lidah, boleh jadi dia memberi isyarat perkataan itu sedikit. Maklumat yang kita terima tu sedikit. Tetapi kalau bercakap dengan mulut, siapa yang boleh tutup mulut orang? Apa yang keluar tu bertubi-tubi. So, dalam ayat ini, menggunakan lidah, maksudnya maklumat kita terima tu sikit. Tapi yang keluar dari mulut kita lebih teruk, lebih banyak. Asalnya kan peristiwa tu apa? Aisyah lalu dengan Safwan, Abdullah bin Ubay, anggap macam tu je. Kan sikit je tu. Narrator kat sebelah dia, orang-orang dekat keliling dia, boleh dia kata, oh, kami nampak Abdullah bin Ubay mengangguk kepala setelah melihat Aisyah dan Safwan lalu. Itu je. Itu perkataan zina ke apa, berdoa, tak ada. Angguk kepala dia. Tapi yang keluar dari mulut manusia ini, tak terkawan. Kita pun macam tu. Kita dengar desas-desus je. Yang kita dengar desas-desus. Tapi kita punya teori, nombor 1 ini, nombor 2 ini, nombor 3 ini.
No, oi. Itu yang hal itu langsung tak dapat ditutup dari awal. Dan dia akan merebak lagi teruk dan lagi teruk. Itu pertama, penggunaan lidah dan afwa. Yang kedua pula, lidah ni, lidah ni kata akar dia apa? Lisan. Lisan ni dia daripada perkataan alsin. Alsinnya apa? Alsin ni perangkap. Perangkap. Alsin ni orang Arab dulu, dia menggunakan, dia adalah apa nama, gelaran kepada alat untuk menangkap haiwan. Kalau kita panggil alsin itu sebagai perangkap lah, perangkap haiwan. So asalnya dia digunakan untuk merangkap binatang, kemudian dia dijadikan perkataan yang sama itu dijadikan apa nama, kata-kata yang keluar daripada mulut untuk menangkap perhatian manusia. Tu lisan tu adalah kata-kata yang tersusun, yang baik untuk menangkap perhatian manusia, untuk memerangkap manusia. So berita yang kita dengar ini, berita yang juicy, berita yang menarik fokus kita, atau istalaqawnahu bi'alsinatikum. Kita dapat berita tu menarik perhatian kita. Afwa pula, perkataan yang sedap hembus dari mulut tak bertapis. Itu beza lisan dengan fau. Afwa dengan mulut, bibir. Bibir ni kan mana ada tapis? Dua bibir, di mana ada tapis? Kan mulut kita dah ada tapis tak? Tak ada. Bila dia terbuka, keluar je. Dan cara Allah sampaikan bahasa dalam ayat ini menunjukkan kemurkaan Allah. Menunjukkan kemurkaan Allah. Kenapa? Sebab Allah boleh sahaja datangkan ayat dalam bentuk macam ni. Kamu katakan. Wataqulu, cukup. Allah boleh saja ayat ni dalam bentuk begini. Wataquluna ma laisa lakum bihi ilm. Kamu sebut apa yang kamu tak tahu. Tapi lihat bagaimana Allah tambah dengan kamu kata dengan mulut kamu. Sebab bila ada penambahan dalam perkataan, itu menunjukkan kemurkaan Allah. Kau sebut dengan mulut engkau, dengan hati engkau, tu bertubi-tubi. Itu menunjukkan kemarahan, kemurkaan. Dan amat malang sekali jika kita masih dalam circle ini. Bila kita berdoa agar kita semua terkeluar daripada problem ni. Masalah apa? Suka bawa mulut. Sangat malang kalau kita masih lagi dalam circle ini dan kita tak berusaha untuk bertaubat. Nabi pernah ingatkan, innar rajula la yatakallamu bil kalimah min sakhtillah la yadri ma tablughu yahwi biha fin nari ab'adu ma bainas sama'i wal ard. Sungguh seorang lelaki benar-benar mengucapkan satu kalimah yang dimurkai Allah. Tanpa dia sedar, akibatnya dirinya tercampak ke neraka lebih dalam dari jarak antara bumi dan langit. Berapa jarak bumi dan langit?
Kalau kapal terbang tu lebih kurang 30,000 kaki. Atas sikit 100,000 kaki, itu dah sampai lapisan ozon pertama. Kalau sekira-kira ada diver daripada apa? Red Bull tu kan, dia buat free fall diving daripada ISS tu turun, lalu orbit, lalu ozon ni, lapisan ozon pertama, lebih kurang 7 minit sampai ke bumi. Itu dah ada tarikan graviti. So jaraknya tu lebih kurang 100,000 kaki. Ini lebih dalam dari itu. Lebih dalam. Dan hadis tu kata yahwi biha, dia dicampakkan ke dalamnya. Ada yang riwayat lain sebut la yulqi laha bala, dia langsung tak sedar. Dia langsung tak sedar. So atuk nenek kita dulu dia buat satu pepatah, kerana mulut badan binasa. Tapi adakah pepatah tu memberi kesan pada kita? Tak ada kan? Kita langsung tak rasa takut tentang kerana mulut badan binasa. Kita kena tukar pepatah tu, kerana mulut masuk neraka. Biar dia ada kesan neraka tu. Setakat badan binasa, dia tak rasa lagi. Bercakap-cakap macam tu tak ada. Badan aku tak binasa pun, belum. Kerana mulut akan ke neraka. Kerana mulut masuk neraka. Semua kita tahu. Teori ni kita tahu. Tapi bila sampai ke telinga kita, kita gatal dia nak sampaikan. Apa? Curious cat. Rasa ingin tahu macam kucing tu kan? Itulah ujian buat kita. Allah dah bekalkan kita punya rasa yang kuat ingin tahu, nafsu yang kuat ingin tahu. Macam mana kita nak tone down rasa tu? Melalui peringatan-peringatan Quran. Jangan. Quran kata macam ni, jangan. Nanti binasa kita, jangan. Tu. Itulah ujian buat kita. Sengaja dibuat macam tu, ada turun naik. Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Untuk uji kita. Tadi ada soalan, ditanya, walaupun dia berkaitan, kalau bincang-bincang pasal ahli keluarga pun tak boleh lah ya. Bincang-bincang macam mana? Orang tu ada kat depan, orang tu ada kat belakang, orang tu tak balik kampung. Dia tetap manusia. Lagilah maruah ahli keluarga perlu dipelihara. Kan? Bincang pula dengan ipar duai. Wah. Dikira mengumpat, itu masih dikira mengumpat. Selagi mana manusia. Cuba ngumpat kucing tu. Kan? Pokok jambu belakang rumah tak pula diumpatnya. Jambu ni tak nak pula berbuah. Aku dah habis baja untuk dia. Teruk betul jambu ni. Kata hamba Allah. Tapi tak buat macam ni. Cuba ngumpat jambu. Curiosity kills the cat. Rasa ingin tahu. Itu yang, yes, betul. Apa nama Puan Anis? Kita bincang tentang orang. Itu lebih kita utamakan berbanding kita fokus nak settlekan masalah. Patutnya kita fokus kepada macam mana nak settlekan problem. Tapi kita lebih bincang tentang apa kesalahan yang dia buat. Gitu. Cuma fokus kepada problem. Contoh, saya ada masalah dengan Kak Syida. Saya tak puas hati dengan perangai dia begini dan begini. Tapi saya tak bagi tahu pada Kak Syida. Saya bagi tahu pada siapa? Kak Liza, Puan Kamisa, Kak Salmiah. Saya tak terus tuju pada Kak Syida. Kita lebih suka cakap macam tu. Ada masalah dengan jiran sebelah kanan, kita cerita dengan jiran sebelah kiri.
Kita tidak berani berterus terang untuk runtuhkan permasalahan tu. Kalau bincang masalah keluarga, kan keadaan susah masing-masing. Yang penting ialah bukan tentang maruah. Kalau setakat nak datangkan, problem solving macam mana? Yang ini ada masalah dengan isteri. Jom kita bincang sama-sama. Yang penting tiada maruah yang tercalar. Jika ada masalah bagi kita orang Australia. Dan kita tahu setiap daripada kita ada problem masing-masing. Dan kita jenis yang kena juga cerita. Ceritalah, yang penting jangan sampai aibkan orang lain. Cerita pasal diri sendiri, tak ada masalah. Problemnya kita suka bawa cerita orang lain tentang kita, kita lah paling bagus. Gitu. Ya, kita cerita tu tentang orang lain sebab orang nak acknowledgement dari orang lain. Kita nak acknowledgement je. Tapi tentang masalah peribadi kita tak cerita pun. Cuma cerita masalah peribadi kita. Kutuk diri sendiri depan orang lain. Tak ada pula nak buat macam tu kan. Sebab kitalah yang terpaling bagus. Macam adik-beradik Yusuf. Malah Allah kata apa? Wa tahsabunahu hayyina. Alah, aku nak tahu je. Kita menanggap benda tu ringan. Hayyinan, ringan, mudah, perkara kecil. Sebab 3 minit yang lalu perkataan kita tak ingat pun. Kita anggap kalimah itu ringan. Alah, panggil je pun tu itu pun nak kecil hati. Selalu kan kita anggap remeh macam tu. Malah sekarang ni bila bercakap tanpa selindung, tak ada. Dan kita melihat benda tu sebagai picisan, remeh. Isu remeh. Itulah bahayanya. Itulah bahayanya. Dan kita punya perbincangan daripada ayat 11 nanti sampai ayat 20, semuanya tentang apa yang keluar dari mulut. Dia bukan tentang zina, dia bukan tentang membunuh, dia bukan tentang riba, dia tentang mulut kita. 10 ayat berturut-turut tentang mulut kita. Lepas tu gelar pula orang lain. Alah, engkau ni ticu sangat hati. Apa? Menjeng. Itu bahasa Jawanya lah. Menjeng. Manja sangat. Kita tak rasa benda tu bahaya sebab kita tak nampak kesan. Tak nampak kesan dari percakapan tu. Dan kesannya, ini kesan utama bila kita jauh dari perkataan Allah. Kita lebih utamakan perkataan kita berbanding perkataan Allah. Dan kalau kita perhati sungguh-sungguh ayat-ayat ni, berani lagi tak kita nak bercakap? Tak mampu dah. Wa huwa indallahi azim, padahal di sisi Allah dia amat besar. Ialah bayangkan kalau kenapa Allah anggap besar? Sebab Allah lah yang muliakan anak Adam. Kemudian kita tanpa usul periksa, dengan sesuka hati kita pergi rendahkan
sesuatu yang Allah muliakan. Okey. Katalah botol ni. Botol ni. Ini minyak rambut. Okey, ini minyak rambut. Minyak rambut ni dihasilkan oleh Kak Norazah dari Brunei. Dia hasilkan produk ni daripada dia kanak-kanak kecil. Mak bapak meninggal, dia yatim piatu, dia berusaha struggle, seluruh hidup dia, dia tumpahkan untuk hasilkan produk ni. Dan dia berjaya jual. Dia berjaya jual, merubah hidup dia. Ini contoh-contoh. So maksudnya nilai minyak rambut ni, dia bukan sekadar satu produk bagi Norazah, bagi Puan Norazah. Dia adalah segalanya. Ini adalah kehidupan. Datang satu generasi baru. Dia beli ni minyak rambut, dia buat review. Dia buat review. Dia katalah, dia punya warna tak sesuai lah, ni warna dinosaur, dia punya kulit tak ni, dia punya warna dia tak menarik, bau dia tak ni, itu tak. Dia review ikut suka hati dia. Dan review itu didengar oleh Kak Norazah. Apa dia rasa? Engkau tak tahu hujung pangkal, aku punya susah payah nak buat, engkau suka-suka kutuk. Kau siapa? Allah cipta manusia, Allah muliakan. Dan ada manusia lain yang suka-suka kutuk, rendahkan penciptaan Tuhan. You siapa? Atahsabunahu hayyina wa huwa indallahi azim. Kau menganggap perkataanmu itu ringan. Di sisi Allah itu berat, besar. Dia buat salah, biar Allah yang hukum. Engkau manusia tak ada kelayakan itu. Ui, kalau kita renung dalam-dalam tuan-puan, ini ayat remang di rumah. Ya Allah datangkan bertubi-tubi supaya kita kena ubah 360 degree. Kita kena ubah. So, Puan Nuraini tanya tadi, cara direct dan integriti tidak sebaik yang kita sangka. Yes. Direct dan integriti kita merendahkan tak maruah orang lain. Once dia melibatkan maruah, itu antara kita dengan Tuhan. Maruah tu Allah yang letak. Kemuliaan manusia tu Allah yang letak. Sekarang kita suka-suka nak robek maruah orang tu, nak merendahkan dia depan manusia lain. Jangan. Yes, sama juga gelaran-gelaran. Itu masuk dalam apa? Hujurat. La yaskhar qaumun min qaumin asa ayyakunna khairan minhum. Wa huwa indallahi azim. Besar di sisi Allah. Kita tak nampak. Dan bayangkan, hanya dengan kita pergi komen, maruah orang tu boleh tercalar. Boleh akibatkan perceraian. Boleh buat dia bunuh diri. Boleh runtuhkan satu negara. Kes Cadbury dulu. Cadbury. Kan, Cadbury babi. Datang daripada mana? Satu makmal perubatan yang dia cuba nak tengok dalam Cadbury ada tak unsur babi. Makmal perubatan. Keluarlah report. Dia sign.
ada babi. Tanpa rujuk pihak berautoriti. Waktu tu gaduh JAKIM dengan KKM. KKM, dia pertahankan staf dia. Betul ada babi. Minggu-minggu awal. Lepas tu heboh satu Malaysia. Cadbury ada babi. Jualan Cadbury merudum. Cadbury terpaksa buang 100,000 pekerja. 100,000 pekerja, kalau satu kepala ada anak isteri. Satu kepala mewakili 3 orang, at least. 10,000 mewakili 30,000 manusia yang perlu disuap. Hanya dengan tindakan satu orang yang tanpa usul periksa, bagi tahu Cadbury ada babi. Dia sanggup untuk pergi jumpa setiap satu kepala. Minta maaf, tindakan aku terburu-buru menyebabkan bapa engkau hilang kerja. Boleh? Wa huwa indallahi azim. Wow, berat. Berat. Satu yang sepatutnya kita buat ialah tutup je mulut. Simple je tindakan kita, tutup je. Tak perlu tanya betul ke tak. Tak. Allah nak kita buat tu je. Simple gesture. Awak cubalah awak komen sikit. Cukup lah. Awak komen lah. Awak ni tak sporting lah. Saya cuba nak selamatkan awak dari api neraka je. Itulah tanda cinta I pada you. Tu kan borak suami isteri kan. Itu. Oi. Sesimpel tutup mulut boleh selamatkan kita daripada azab yang pedih. Teorinya begitu mudah, tapi nak laksana. Wow. Sebab kita bukan sahaja kita berjuang bersama dengan ayat Quran yang mengasut kita ni dengan syaitannya, dengan bisikannya, dengan rasa nanti akan Allah akan puji manusia-manusia yang ignorance ni. Satu-satunya tempat manusia ignorance dipuji dalam Quran dalam surah ni. Ada nanti ayat mana? Ayat ni Ghafilat ni. Ghafil kan lalai. Kan selalu ghafil ni sifat yang tak bagus. Lalai, tak ambil pusing. Yang lalai daripada peringatan Tuhan. Kan benda tak bagus. Tapi di sini Allah puji. Ada muhsanat, perempuan yang tak ambil kisah benda viral. Wow, itu rare. Perempuan yang tak ambil kisah berita viral. Itu rare. So, anda wanita-wanita, tolong tempatkan diri anda dalam ayat ini. Tu ghafilat, muhsanatin ghafilat. Spesies yang makin pupus. Ketulusan dan keagungan ilahi yang sebenarnya. Betul. Spesies-spesies yang makin pupus. Itu, okey. So, 15, 16. 16
dia hampir sama dengan ayat 14, walaulah, dalam bentuk suggestion dari Allah. Dalam bentuk apa lagi option yang kau boleh buat? Kalau apa? Imam Ibnul Qayyim Al-Jauzi dia pernah bagi tahu bagaimana cara untuk kita bersangka baik pada manusia. Tolong cari 70 alasan. Tolong cari 70 alasan mewakili dia supaya kau boleh bersangka baik. Tolong cari 70 alasan mewakili dia supaya kau boleh bersangka baik pada saudaramu. Dan benda ini sangat boleh menyelamatkan kita hubungan suami isteri. Tolong cari alasan yang munasabah, yang kau rasa kau boleh bersangka baik terhadap pasanganmu. Itu takkan hadir nanti cemburu buta ke apa, tak. Sangka baik pada dia. 70 alasan. So, ayat 16 adalah option seterusnya dari Allah. Kenapa tidak engkau sewaktu bercakap macam ni? Allah bagi tahu apa yang sepatutnya dikatakan oleh orang beriman. Kalau nak sangat bercakap, tak boleh nak tutup mulut. Nak sangat bercakap, cakap macam ni. Inilah akan menjadi pengajaran buat kita. Kalau kau nak cakap juga, engkau cakap macam ni. Cuba perhati ayat ni. Mengapa tidak kamu berkata sewaktu mendengar berita itu, walaulah iz sami'tumuhu qultum ma yakunu lana an natakallama bihadza? Tak patut kita cakap macam ni. Ma yakunu lana an natakallama bihadza. Sangat tidak patut untuk aku bercakap macam ni. Subhanak, maha suci Allah, hadza buhtanun azim. Ini adalah dusta yang besar. Allah siap bagi dialog. Apa yang kau perlu cakap? Kalau tadi dialognya apa? Zannal mu'minuna wal mu'minat wa qalu hadza ifkum mubin. Oh, ini dusta yang nyata. Kali ini nak sangat bercakap, cuba kau cakap macam ni. Oi, tak patut betul untuk kita bercakap macam ni. Subhanak, maha suci engkau ya Allah. Hadza buhtanun azim. Ini dusta besar yang mengejutkan. Problemnya dalam ayat ni ialah ada perkataan subhanak itu. Maha suci engkau. Maha suci engkau. Sebelum kita nak tengok tu, ayat ini daripada awal Allah tegur kita. Kenapa waktu kali pertama kita dengar berita-berita, sebarang berita tentang manusia, kenapa kita tak cakap, kita sepatutnya tak boleh perkatakan tentang perkara ini? Itu ayat bahasa baku lah kan. Kita sepatutnya tidak layak untuk memperkatakan tentang perkara ini. Tak ada dia kita bercakap macam tu kan. Tak patut kita cakap benda ni. Aku tak tahulah benda ni. Aku rimas lah. Boleh je cakap macam tu. Tak nak. Kan? Malas nak campur lah. Tentu orang tu akan terus tutup perbualan. Dia akan ubah. Dia akan bawa topik lain. Sebab benda tu menjadi-jadi kerana kita larian. Kan dimulai tadi dengan pertanyaan, kau ada dengar tak berita? Kan? Kau ada dengar tak berita terbaru? Kan kita berita apa? Kita layan. Sepatutnya yang kita buat adalah tutup. Tak nak fikir, tak nak. Malah aku pun banyak masalah nak dengar masalah orang lain. Tak ya? Terus tutup. Orang tu akan terus sedar benda itu salah dan dia akan ubah topik lain. Kan? Allah suruh kita sekat. Bukan layan. Ya.
Bekerja dekat UKK dulu pun sama. Komunikasi korporat, oi banyak betul berita. Dahlah kesalahan-kesalahan yang dibincangkan dalam jawatan kuasa disiplin, kita dapat email. Oi, berita orang semua kita tahu. Tahu. Jumpa pengarah tu, nak bagi tahu dia anak buah macam ni. Kita maklumkan pada pengarah. Oi, payah. Ya, makcik-makcik ajak borak lagi, payah. Dalam makcik, dah ada udah lah tu makcik. Kubur kata mari. Rumah kata pergi. Udah lah tu makcik. Dia memerlukan masa. Benda ni kita dah biasa lalui. Dia perlu masa untuk kita latih pula diri dengan dialog-dialog baru. Ada masanya berita tu sangat menggiurkan sehingga kita rasa, ya, aku patut ambil peluang untuk tahu ni. Kita akan berperang dengan diri. Ya, aku nak tutup ke aku nak teruskan? Nak tutup ke nak teruskan ni? Kalau tutup rasa sayang pula. Aku tahu dia orang rapat tu. Nak teruskan rasa berdosa. Tak, bukan rasa berdosa. Rasa masuk neraka. Itu lebih kuat. Setakat rasa berdosa, kita akan rasa bila kita rasa berdosa, idea ni ialah ada chance untuk bertaubat. Tapi kalau kita rasa masuk neraka lah. Okay. Itu no turning back. Better off kita stop. Yang itu syaitan punya ayat tu. Macamlah dia baik sangat. Tu. Itu syaitan yang menghasut pula orang tu. Nak masuk, nak bawa kita ke kancah yang lebih jauh. Ya, susah. Betul susah. Kesusahan itulah yang Allah ambil kira. Susah. Kalau Nabi dulu susahnya macam mana, kita juga ada struggle tersendiri. Lebih-lebih lagi dalam ruang kerja yang begitu. Susah. Dan Allah lihat kesusahan kita tu. Ya, last-last kita pula jadi bahan umpat. Kalau kita jadi bahan umpat sebenarnya, kita sepatutnya bersyukur dan bertepuk tangan. Sebab itu akan jadi kita punya fixed deposit dekat akhirat nanti. What do you mean you start by fixed deposit? Kita kan susah nak jaga lidah. Sebab ada kemungkinan kita punya amal-amal kita, ada banyak dah yang amal-amal baik dia dah terbakar sebab kita punya lidah. Kan lidah tu kan, amal-amal buruk ni kan bagai sekam api tu. Dia membakar kayu api. Dia akan membakar amal-amal kita. Jadi boleh jadi kerana lidah kita yang jarang terjaga, banyak dah amal-amal kita yang dah terbakar. Kita perlu fixed deposit. Fixed deposit macam mana? Orang lain buat amal dia dah kukuh, dia mengumpat kita. So nanti dekat akhirat, kita tuntut dari Allah, ya Allah, dia dulu mengumpat aku nak dia balas balik. Balas dengan apa? Amal-amal dia aku nak. That's it, fixed deposit. So tak payah kemurungan sangat kalau kita diumpat, itu fixed deposit. Advantage. Tapi kita selalu berfikir macam ni. Kadang-kadang info diorang tu salah. Kita rasa bertanggungjawab nak betulkan. Tak payah rasa tanggungjawab sangatlah. Diorang pun tak bertanggungjawab. Kita ada advantage. Yes, habis pahala orang tu bagi kat kita. So tuan-puan rasa orang-orang Syiah tu yang hari-hari kutuk Aisyah, maka Aisyah tak dapat benefit dia nanti dekat akhirat nanti? Kan, orang-orang Syiah, dia dok kutuk ibu kita, kutuk Umar, kutuk Abu Bakar.
So itu merupakan satu advantage. Allah akan makin tinggi dan makin angkat darjat. So begitu. Kita sampai mana adalah walau la isami'tumuhu qultum ma yakunu lana an natakallama bihadza, tak patut untuk kita perkatakan benda ni atau topik lain. Kemudian Allah kata subhanak. Subhanak. Okey. Perkataan subhanallah lazimnya bila ada ayat-ayat yang mensyirikkan Tuhan. Yang mensyirikkan Tuhan. Tapi kalau tengok ayat tu, subhanaka tu kat tengah-tengah. Sebelumnya ada tak perkataan yang tentang mensyirikkan Tuhan? Tak ada. Selepasnya, tak ada. Kenapa tiba-tiba ada subhanaka dekat tengah-tengah tu? Kan? So, dengan itu, kita tutup kita punya kelas. Kita jumpa minggu depan tentang subhanak. Wallahu a'lam. Ustaz, untunglah, kayaknya beruntunglah. Alhamdulillah, syukur Ustaz. Macam kami, kita ni lah Allah lorongkan jalan untuk belajar tadabbur Al-Quran. Kan, manual kehidupan kita pada Al-Quran Ustaz, kan? Tetapi kan Ustaz, benda tu kami berlaku. Tapi kita dah ada manual kehidupan. Tapi kenapalah hasutan syaitan tu lebih kuat daripada yang pengaruh pengaruh syaitan tu lebih, yang kata ya Allah mengajak kita kepada benda-benda yang membawa kita ke neraka lah Ustaz, kan? Sebab mulut amal-amal kita semua terbakar, kan? Fixed deposit kita pun hangus. Jadi Ustaz, macam mana benda ni berlaku Ustaz? Kita dah belajar tapi kita benda tu macam mungkin ujian juga lah Ustaz untuk kita Ustaz. Allah bagi pahala kita kat situ. Dia macam ni Kak. Kita dah lalui berapa kali raya. Kalau saya umur 44, saya dah lalui 44 kali raya. Setiap tahun raya, di Perlis Laut tu lebih kurang sama dia, ketupat, rendang, lemang. Tiap tahun kita lalui benda yang sama. Ketupat, rendang, lemang. Ketupat, rendang, lemang. Dan semakin kita lalui raya, kita semakin appreciate tentang nilai sedapnya ketupat, rendang dan lemang ni. Lebih-lebih lagi bila jumpa setahun sekali. Begitulah ujian. Bila Allah bagi kita ujian untuk jaga mulut, ujian untuk faham Quran, ujian untuk ialah bentuk-bentuk macam tu, ujian mengumpat. Dia sebenarnya setiap kali kita lalui, kita akan dapat pengalaman berbeza. Kita dapat pengalaman berbeza. Dan pengalaman-pengalaman itulah yang akhirnya nanti akan kukuhkan iman kita. Jangan pernah putus asa yang kita termasuk dalam lubang yang sama berkali-kali. Sebab kita perlu lihat ayat lamassakum, kan penuh kasih sayang. Allah marah, tapi sebab orang beriman, dengan orang beriman ni, Allah masih lagi dalam bentuk lemah lembut dengan penuh santun. Ingat sahajalah benda yang semacam itu, Allah masih beri kita peluang dan peluang dan peluang dan peluang. Kan, walaupun satu sudut kita perlu tangisi tentang lemahnya kita nak keluar daripada circle tu, tapi sudut yang lain kita perlu sangat berterima kasih sebab Allah masih kita beri peluang dan peluang dan peluang. Kerana ini antara dosa-dosa yang kita anggap ringan, tetapi di sisi Allah besar dan berat. Bila Allah kata besar dan berat, Allah boleh azab bila-bila masa. Tapi Allah masih kita beri peluang. Bagi lagi peluang. Bagi lagi peluang. Bagi lagi peluang. Dan moga-moga
kita mati dalam keadaan mulut kita terjaga dan terpelihara daripada nak sebut perkara-perkara buruk pasal orang lain. Susah, memang susah. Memang susah. Cuba tengok je lah golongan-golongan apa. Non-Wahabi dengan Wahabi. Itu tentang beragama tu. Mereka tentang bincang, tentang discuss perkara-perkara berkaitan agama, hukum dan dalil. Tapi pun begitu masih ada ayat untuk rendahkan orang ni. Masih ada ayat tentang tak baca buku ke, tak habis baca ke, tak belajar ke. Tu masih ada ayat nak menyakitkan hati. Bayangkan tuan-puan, itu pada level itu dan sangat sedikit yang sedar. Sebut tentang Tuhan tapi merendahkan orang lain. Dan dia rasa dia betul. Dia rasa dia pada kumpulan yang benar. Dia tak baca ke surah Hadid? Surah Hadid sebut pasal tu kan? Mereka gembira, mereka merasa mereka dalam grup yang benar. Kan? So better kita menjadi tidak terkenal, orang tak kenal kita pun dan kita malas nak cakap orang lain, tapi dalam bentuk Allah masih pelihara dan kita berusaha memelihara lidah-lidah kita. Kan? So, ujian-ujian yang berulang tu, begitulah cara Allah mematangkan kita. Jangan pernah samakan dulu 20 tahun dulu kita mengumpat dan bertaubat sama dengan sekarang 20 tahun kemudian prosesnya kita mengumpat dan bertaubat. Tak sama. Tak sama. Tu bab politik, channel news. Bukan tak boleh nak ambil tahu, boleh. Tapi cukup sekadar dalam hati kita dah lah. Tak payah nak cerita. Lain. Kalau dengan anak-anak tu baik bincangkan pasal arnab dan kura-kura. Mengumpat kura-kura ke, mengumpat arnab. Ya, katak bawah tempurung. Kurang-kurang katak tu terselamat daripada murka dan azab Tuhan. Biarlah dia di bawah tempurung. Akak Nuraza boleh tukar. Saya bukan katak bawah tempurung. Saya katak yang dilindungi Tuhan. Kan? Katak lindungan Tuhan, bukan katak bawah tempurung. Gitu. Ya, korek cerita lama, macam-macam, menakutkan. Menakutkan. Kita pula, bila kita ada maklumat tu, kita seronok nak cerita. Kan, bila kita ada maklumat tu, kita asalnya tak nak cerita pun. Dengar-dengar macam tu. Tapi bila kita ada maklumat tu, kita tak seronok nak cerita. Kenangkanlah, bila kita seronok nak cerita itu, cuba fikir-fikirkan, wow, aku dah lah tak ada maklumat. Aku bercakap dan bercerita. Dan aku rasa benda tu ringan. Rupanya di sisi Tuhan berat. Wow. So begitulah surah Nur, dia membina tamadun. Membina tamadun. Bayangkan kalau ada satu kawasan, satu tempat, satu perkampungan, satu taman dalam Malaysia yang setiap ahli qaryah dia sangat menjaga mulut. Sangat menjaga mulut. Wow. Saya rasa itu kampung sangat harmoni. Sangat harmoni. Kita jangan dulu impikan negara. Tapi bina dulu keluarga yang macam tu. Cuba bayangkan. Kan, Kak Syida berapa orang anak yang belum kahwin? Ada 4 orang anak yang belum kahwin. Dalam grup kita ni,
Suruh mengenali keluarga Kak Syida, keluarga yang jaga mulut. Laku tak anak-anak 4 orang tu? Laku. High value. Anak-anak yang jaga mulut. Ush. Laku. Bayangkan kalau kita, keluarga kita terkenal dengan keluarga yang kepoci, yang tak tahu jaga mulut. Fuh. Letak antara 30,000 orang mengumpat. Kau nak jual anak ke? Tak, bukan letak antara 30,000. Letak antara 5,000. Tak ada nilai. Itu. So, kalau kita boleh jaga keluarga, biar dia berkawan, jangan tapis kawan-kawan dia. Biar anak kita jadi penapis pada kawan-kawan. Anak kita jadi contoh. Dia bergaul dengan orang lain rasa, ui, dengan dia ni, cerita kita tak ke mana. Dengan dia ni, cerita kita tak ke mana. Anak kita pula yang bagi tahu, anak kita pula boleh bagi tahu pada cikgu, cikgu, tolong cikgu. Itu dah kategori mengumpat. So, anak kita masih pure atau masih tulus. Kita sediakan dia dengan pendekatan-pendekatan yang baik macam tu. Wow, dia akan jadi duta yang luar biasa. So, nak macam tu, jangan bawa cerita orang lain dalam rumah. Cerita tentang kita. So, kadang kita juga mungkin terlepas bertanya anak, kawan macam mana? Ada kawan buat apa-apa hari ini? Kita galakkan dia untuk cerita keburukan orang lain ke dalam rumah. Why not? Kita galakkan bertanya pada anak, hari ini ada tak bantu cikgu? Ada tak bantu kawan? Kita encourage dia untuk buat baik. Bukan kita galakkan dia cerita benda buruk orang lain ke dalam rumah. Macam tu pun perlu juga tu kan? Teknik-teknik nak menyoal anak. Gitu. So, 11.44, mana tahu ada yang nak masak nasi ke, kan? Nak masak lauk ke. Saya masih puasa baru hari kedua. So, nak sampai 6 hari itu macam, wih, ada rasa tak tahan juga tu nak berbuka. Sabar Ustaz, sabar. Tak apa Ustaz, kerja kat office je. Tak mana-mana kan. Mak-mak ni lagi pula nak masak untuk orang yang tak puasa semua kan. Ui, itu lagi lah. Lagi dah pula dekat dapur, masak Tiba anak lalu makan kerepek. Aduh. Okay Ustaz, Alhamdulillah kita pun sudah sampai pada penghujung dia 45 hari ni, tapi discussion tu Ustaz, bila bab mulut ni Ustaz, bab mulut dan hati ni benda yang sangat besar Ustaz. Terima kasih Ustaz atas perkongsian pagi ni. Jadinya Kak Syida rasa sangat-sangat orang kata terkesan sebab ada reminder daripada Allah kan melalui tadabbur, melalui Ustaz sampaikan ilmu. Jadi mudah-mudahan walaupun tak ada banyak usaha kami kan, usaha mengadakan kelas tadabbur ni pun untuk peringatan ni pun, mudah-mudahan orang rahmat dan jaga kami semua daripada jadi mulut cerupa, busybody orang, dan macam apa orang kata radio buruk lah kan, sampaikan cerita-cerita yang semua kan. Jadi Ustaz, insyaAllah kita jumpa pada minggu hadapan sesi ayat yang seterusnya lah. Terima kasih Ustaz atas keberadaan dan juga ilmu sampaikan pagi ni. Kita sambung pada minggu hadapan, insyaAllah kita baca surah Kafarah, tasbih Kafarah dan juga surah Al-Asr. Subhanakallahumma bihamdik, nashhadu an la ilaha illa anta, wa nastaghfiruka wa natubu ilaika, wal asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa amilus solihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Kita berharap agar lidah kita bukan sekadar Allah gerakkan untuk baca Quran, Amin. tapi terpelihara daripada mengumpat dan mengata orang lain. Amin. Wallah. InsyaAllah. Amin. InsyaAllah Ustaz. Mudah-mudahan Allah perkenankan doa-doa kita semua. Jagalah lidah kami ya Allah daripada berkata-kata benda-benda yang tak berfaedah dan merosakkan amal soleh kami. InsyaAllah Ustaz. Terima kasih Ustaz. Kita jumpa lagi Ustaz ya. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya rasa sangat terkesanlah perkongsian hari ini daripada Ustaz berkenaan dengan mulut kan.
Kadang-kadang tak sedar lidah kita ni lembut, tapi kan macam pedang yang menyusuk menyusuk perasaan hamba-hamba Allah yang terkesan dengan kata-kata kita ni. So, terima kasih semua atas keadaan pagi ini. Kita sambung lagi esok dengan sesi sirah pedoman untuk muslimah ya. Terima kasih Kak Pa. Terima kasih. Terima kasih Kak Syida. Bersama. Sampai semua. Terima kasih, Syida. Terima kasih semua. Terima kasih Assalamualaikum. Puan Syida. Jumpa esok. Warahmatullahi wabarakatuh. So dengan itu Kak Syida. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya endkan sesi pagi dengan lepas Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat semua, insyaAllah jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi.